Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat Allah izinkan kita kembali bertemu menyambung pembelajaran kita memahami ayat-ayat Allah, dalam usaha memahami kalimah Allah agar menjadi syafaat kita di akhirat kelak, memberi manfaat pada kita dalam kehidupan ketika di dunia ni. Jadi kita masuk ayat yang ketiga pada pagi ini. Kita baca ayat yang ketiga ni dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Baik. Di ayat ni dia ada beberapa kalimah ni. Kita tengok pertama kitabun. Kitabun. Kemudian fussilat. Boleh potong dalam buku tu kan. Kitabun satu. Yang kedua penggalkan, potongkan dulu Kedua apa? Fussilat. Kalimah kedua. Ketiga ayatu sampai ayatu. Potong. Sebelah ta tu potong. Yang keempat hu. Ayatu, lepas tu hu. Hu tu satu kalimah sendiri Hu tu je satu kalimah dah. Okey, dah 4 kalimah. Yang kelima Qur'anan. Boleh ambil buku Apa yang terlepas tadi? Pertama apa tadi? Kitabun. Yang kedua fussilat. Yang ketiga ayatu. Yang keempat hu. Yang kelima Qur'anan. Yang keenam Arabiyan. Yang ketujuh li. Kelapan qaumin. Yang kesembilan ya'lamuna. Jadi kalimah ada berapa jenis? Ada berapa bahagian kalimah? Kategori? Tiga kan? Isim, fi'il, harf. Tu je. Jadi kita tengok ayat ni, kita dah boleh tahu tak isim, fi'il, harf? Boleh tahu? Mungkin sikit-sikit dah dapat tahu, sikit ada yang belum tahu. Siapa boleh tahu dengan clear? Semua. Setiap data dalam Quran dia tahu ini isim, fi'il, harf. Memang maknanya best. Seronok tu, nikmat kalau dapat macam tu lah. Cumanya pertama kita nak tahu isim, tengok kalimah yang ada tanwin. Ada berapa kalimah ada tanwin dalam tu? Kitabun confirm dah isim. Lagi Qur'anan isim lah tu. Lagi Arabiyan isim lah. Lagi qaumin isim. Tu dah dapat lah. Dah dapat berapa dah. Ada lagi isim yang terlepas lah. Okey, jumpa kalimah. Okay, tak kita tahu satu kalimah apa? Tak ya. Jumpa kalimah seterusnya yang ada alif ta di akhir kalimah. Kalimah-kalimah macam tu semua isim. Saya nak bagi tahu dia punya tips-tips mudah je sebenarnya ni. Kalau nak detail secara tersusun, orang yang masuk kelas tahulah kan. Tapi sini bercampur, jadi saya ambil tips-tips mudah Jumpa kalimah macam ni kan. Contohnya hasana macam ni kan dalam Quran. Kadang-kadang dia macam ni je. Hasana ni kan. Hasana ada alif ta ni.
Ada alif ta. Contohnya yang kita jumpa tu ya macam ni kan. Ayatuhu ni. Dia sebenarnya asal dia macam ni. Ayatu. Macam ni lah. Ayatun ke, ayatin ke, ayatu ke. Tapi bila dia sambung dengan ha tu, kan, ha kat belakang dia sambung macam ni, ha ni. Jadi dia jadi macam mana? Proses ni dia jadi ayatuhu. Kan? Samalah sebenarnya. Ni alif kecil ni, alif kecil macam hasanatu ni kan. Hasanatun boleh, hasanatin pun boleh. Kecil ni dia boleh tulis macam ni juga. Hasanat. Sama aja sebenarnya. Hasanatun, hasanatin, sama aja. Apa yang kita nak tengok? Senang aja. Tak payah tengok pening-pening, dia banyak ayat boleh masuk, dia boleh masuk lagi muslimat. Macam ni. Muslimatun. Boleh juga. Ataupun ejaan dia muslimat. Tak kisahlah. Yang penting semuanya belakang sekali ada huruf apa? Alif ta, alif ta, alif ta, alif ta, alif ta. Mana-mana jumpa kalimah alif ta bukan ta marbutah tau. Ta marbutah macam mana? Macam ni kan? Ni ta ni. Bukan ta ni. Alif ta macam ni kan? Jumpa je kalimah macam ni dalam Quran, mesti isim punya. Tahu? Isim lah tu. Jumpa je kalimah yang akhir dia apa? Ada alif, ta sampan ni, ta maftuhah ni, isim lah tu. Isim lah tu. Jadi macam ni, ayatu ni isim ke bukan? Ayatu. Ni. Isim. Macam mana nak tahu ni isim? Oh, ni ada alif ta lah. Isim lah tu. Bukan mesti dia tengok. Bukan mesti di hujung kan? Tak mesti di hujung. Tengah boleh. Bila macam ni, ayatu ni alif ta ni, alif ta. Yang ni kalimah lain, sebab tu kita kena potong. Sebab tu saya sungguh penggal dulu. Kalau tak penggal, kita nampak macam ni satu kalimah kan? Bila kita dah separate kan, baru kita nampak. Itu nama dia. Salah satu lagi proses apa ni? Ni proses apa kita panggil? Proses penggal tu proses apa? Itulah nama dia tafsil. Tafsilun. Tafsilun fi'il dia apa? Pusilat juga. Penggal, potongkan, pisah-pisahkan, cerakinkan balik supaya kita nampak. Oh, orang nak enjin tu rosak apa mana? Dia kena pecah balik nak tengok. Supaya yang berselirat tadi dapat clear. Susun balik. Macam itulah. Salah satu kerja kita, Allah kata fusilat, apa jalan kita? Kita kena tahu kalimah-kalimah yang punya jenis. Kan? Jadi rasa macam susahlah pula. Itu dah susah. Tak kena. Apa benda dalam dunia yang kita tak ada tafsil? Sebenarnya semua benda bermula daripada tafsil. Semua perkara hatta sekecil-kecil pun manusia ni memang memerlukan tafsil juga. Penjelasan perinci satu perkara. Nak memasak, perlu tafsil tak? Ada tak proses ni? Apa dia? Proses dia? Okey, ni bawang Ini halia. Yang ni lengkuas, jangan keliru pula. Yang ni pisahkan je kan? Kita belajar mana-mana pun kita pergi kerja, kita semua sedang mentafsir satu perkara. Supaya apa? Supaya kita bijak uruskan benda yang kita nak buat tu. Tapi itu untuk dapat dunia ni manusia pandai kan? Dia rasa walaupun susah, tak ada masalah, dia positif. Dia kata apa? Dia kata apa mula? Kalau susah ni dia ada alasan, dia kata apa? Apa orang kata? Alahai. Apa tu? Dia bagi semangat tu. Alah bisa tegal. Itu kan dia dapat. Tapi bila Quran susah. Tak ada pula kamus Allah bisa tegal biasa tu ada dalam diri dia pula.
Tak apa ni, tak payah buat macam ni. Nak makan dia boleh buat pula. Tapi bila bab ayat Allah, tak payahlah. Bila kerja lain, proses dia punya, dia kata ini profesional, jadi kita kena buat. Boleh. Sekarang ni dia nak masuk syurga. Kan? Macam mana tu? Tak payah buat lah. Baca je. Macam tu ke kita dengan Quran? Maknanya kita letak Quran ni, status dia macam mana? Status dia sama macam kita nak makan tadi tu ke? Ataupun lebih rendah daripada makanan? Haji? Kan? Orang tu nak jadi pemain bola profesional pun dia tahu kan? Ini skill, ini. Dia tafsir semua benda. Kan? Dia tafsirkan semua perkara tu. Jelaskan, perincikan. Nak jadi pakar, akhirnya dia pun dapat duit, dapat kewangan daripada semua tu. Nampak tak? Dia punya sungguh-sungguh. Macam tu. Tiba-tiba dia baca ayat Allah. Tak apa, tak payah tafsir. Macam tu ke? Apa lagi kita nak cakap macam tu? Kita semua kat sini. Pernah tak letakkan Quran di Quran macam tu sebenarnya? Kita letak ke ataupun kita tinggikan? Jadi itu sebenarnya teguran kat siapa? Saya, semua kita lah. Dia bukan nak tembak siapa-siapa, tapi Allah Allah menempelak hamba-hamba dia juga. Kita semua. Siapa yang berhak untuk buat benda tu melainkan dia yang cipta kita, dia memang layak untuk buat benda tu. Jadi Quran ni bila kita terabur, kita baca Quran sama-sama kita. Saya sekali. Sama je. Itulah hebatnya ayat Allah ni. Tapi kalau saya tak bawa Quran, saya cakap je ustaz ni asyik nak pangkah kita je kan? Tak sama dengan ceramah yang cakap kosong tak ada ayat Quran dengan yang cakap ada ayat Quran. Betul tak? Tak sama. Itu sebab tu kita nak tadabbur. Sebab tu kita kena bawa bi'ah demikian ni. Ni nama dia Okey, tak dengar kan? Jadi nak bina bi'ah yang macam ni susah. Semua benda perlu ada bi'ah. Bi'ah ni apa? Bi'ah ni kita panggil pembentukan suasana. Nak membentuk suasana tu kita yang kena create dia. Kita kena paksa buka Quran. Saya nak ajar Quran, macam mana nak ajar Quran? Dengar je. Boleh ke? Tak boleh. Sama-sama mari kita buka. Tapi nak buat tu semua orang suka ke? Oi, mana boleh. Suka hati saya lah. Saya nak belajar cara saya. Macam tu ke? Macam tu lah jadinya. Tak dapat lah. Sebab tu Nabi bawa Quran semua dapat ke? Tak. Siapa yang sanggup ikut apa Nabi nak macam ni, kamu buat macam ni, dia dapat. Tapi siapa yang tak nak, walaupun jiran depan rumah Nabi je, siapa Abu Lahab pun tak akan dapat. Itulah ni Quran ni. Kita pun macam tu juga dengan Quran. Jadi kita kena tengok. Sekarang ni kita nak mula tu. Kitabun, Allah kata Fussilat. Jadi antaranya proses nak dapat Fussilat tu, kita kena tahu kalimah ni, kena kenal semua tu. Nanti orang kata ini untuk orang tertentu saja. Sedangkan Allah kata Quran ni hudan lil. Ayat tu nak letak mana? Ustaz je kena masuk syurga. Kan? Tak. Syurga milik semua manusia. Tak ada title mana-mana. Bahkan bila Rabah tu siapa? Hamba Allah. Tapi kerana dia fusilas dengan Quran, dia nak cari, kan? Dia bukannya reti ni, tapi dia dapat jadi orangnya ulama besar pula dah lepas tu. Jadi itulah hebatnya Quran. Jadi kita tengok nanti macam mana sistem Quran. Jadi pertama, kita jumpa ni isim. Ingatlah salah satu daripadanya kita dah dapat satu penjelasan, penelitian tentang kalimah. Salah satu lagi apa? Ada tanwin, itu isim. Lagi kalimah diakhiri dengan apa? Alif ta, itu juga isim. Jadi proses mempelajari ilmu nahwu, mengenal kalimah termasuk bahagian kita nak tafsirkan ayat-ayat Allah. Usaha kita sebenarnya. Dapat reward ke tak dapat rasa-rasa? Besar tak pahala? Besar. Nabi kata orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu ni apa dia? Itu masa surah apa tu? Surah Yasin kita belajar dah. Beza dia macam tu. Ataupun Nabi kata berbandingan orang yang berilmu dengan tak ada ilmu, macam aku dengan orang yang paling bodoh daripada kamu ni, paling rendah sekali. Nabi banding macam tu. Jadi kita kena cinta nak tahu. Dan nak tahu kena lakukan proses tu lah, kena masuk dalam proses tu. Proses tu nak jadi komando kena masuk proses, dia kena menyelam dalam fire lah semua kan. Memanglah. Tidak tak dapat. Macam tu juga kita. Jadi kita pun fusilat ayat tu. Okey. Berapa isim dah apa? 1 2 3 4 5. Kitabun ayatu Quranan Arabiyyan qaumin. Semuanya isim.
Satu lagi hu ni. Hu ni pun isim hu ni pun isim. Jadi semua ada isim 1 2 3 4 5 6 isim. Dan dalam ayat ni ada berapa fi'il? Okey, fi'il ada 2. Satu lagi, jumpa kalimah yang ada ta macam ni, nampak ni? Ta berbaris apa? Tip satu lagi. Mana-mana kalimah dalam Quran, tadi mana-mana kalimah dalam Quran yang diakhiri dengan alif ta macam ni kan? Mesti isim kan? Mana-mana kalimah Quran yang diakhiri dengan ta ni, ta sukun macam ni. Mesti fi'il. Mesti fi'il madi. Mesti fi'il madi. Bukan fi'il je, fi'il madi. Tak akan jadi fi'il lain dah. Satu lagi tips. Boleh tulis je kan? Apa dia? Mana-mana kalimah dalam Quran yang diakhiri dengan apa? Ta berbaris sukun mesti fi'il madi. Fi'il madi maknanya apa? Kata kerja kala lampau. Past tense. Mesti past tense. Tu je cukup dua benda tu. Jadi fusilat ni isim ke fi'il? Fi'il apa? Madi. Kenapa? Macam mana tahu? Tak baris sukun. Jawapan yang tepat 100 markah. Macam tu lah. Contoh. Fusilat. Okey. Tu yang ke berapa tu? Kedua. Yang ketiga. Kita dah cover berapa kalimah? Semua belum dah? Ni dah. Okey, ni isim ni. Fi'il madi ni. Isim ni. Isim ni. Isim ni. Ni. Ni tak cover lagi. Li ni apa? Li ni mesti pandai. Apa dia? Min ila an ala fi ruba bika la. Yang hafal 10 hari tu mula-mula. Ni huruf jar li. Ini huruf haf. Ini isim. Yang last ni kita ni apa ni? Okey, ini fi'il mudhari'. Tulis juga tips untuk kenal fi'il mudhari'. Salah satu tips dia. Mana-mana kalimah yang mana-mana kalimah yang bertanda waw nun kan? Waw nun berbaris apa? Fathah. Kemudian di awalnya dengan apa? Ya ni. Ataupun kita kata ya di awal kalimah waw nun baris fathah. Macam ni, siapa nak tahu lanjut yang saya cakap ni, saya sarankan masuk apa? Kursus terjemahan. Sebab korang ada anjurkan. Ini memang ringkas. Ini bukan belajar macam matan Arab tu tak susah pun. Ini memang untuk yang langsung tak tahu, dia boleh tahu mengenali tips-tips saya bagi. Tips-tips saya bagi ni ada sebenarnya kita punya pelajaran. Silibus pertama kita untuk pemula. 19 kaedah je, simple je. InsyaAllah boleh dapat tu. Siapa yang tahu? Haji Din tahu? Dulu ingat lupa lah. Dulu lah. Jadi apa dia? Ya di awal kalimah, waw nun berbaris fathah akhir kalimah, maknanya apa ni? Mereka makna dia dah fi'il mudhari'. Jumpa yang macam ni, bentuk macam ni. Contohnya kita nak masuk 3 kan, kalimah Arab asal 3. 3 kan? Okey, kalau kita kata tulis kataba, jadi bunyi dia yaktubu. Jadi fi'il. Fi'il mudhari' ni. Jadi kita nampak dah ada isim, ada ya'lamuna fi'il mudhari'. Nanti kita buat dalam i'rab juga ni. Kita mula-mula saja nak bagi nampak. Nampak cara-cara mudah nak kenal isim fi'il harf. Tu kena selesai dulu. Sebab orang nak memasak contohnya, dia masuk dapur, wali pun dia tak kenal. Kan? Jadi dia tak dapat nak buat, dia tak tahu. Apa rempah ni pun dia tak tahu macam mana dia nak masak sekian-sekian. Jadi kita pun kurang-kurang kena tahu juga ringkas isim fi'il lah. Sebenarnya bila dah tahu tu, dia mudah je. Mudah. Jadi sebab dia berulang-ulang je Quran. Okey. Apa terjemahan dia? Kitabun. Jadi terjemahan dia iaitu sebuah kitab. Okey, iaitu ni adalah keterangan kepada tanzilun sebelumnya. Badal lah ni. Ini nama dia badal. Badal ni maksudnya pengganti. Kalau kita kata haji apa? Haji badal maksudnya
Digantikan orang yang dah ni kan, uzur ataupun orang dah meninggal kan. Dia buat wakil kan. Jadi kitabun ni dia gantikan kalimah yang dah pun berlalu sebelumnya, iaitu tanzil. Tapi tujuan gantikan ni dia nak detailkan lagi apa benda yang dimasukkan tanzil tu. Jadi samalah. Tanzilun kitabun ni sebenarnya apa? Seolah maknanya serupa macam tanzilun tu. Tanzilun fussilat ayatu sama dengan kitabun fussilat ayatu. Apa maksud tanzilun? Maksudnya kitabun lah, sama aja. Dua benda yang sama. Diletakkan dalam apa orang kata? Bentuk yang berbeza untuk menjelaskan lagi tentang dia. Menggambarkan lagi apa lagi tentang dia. Jadi sekarang ni kita kata terjemahan dia iaitu sebuah himpunan tulisan kitab fussilat yang telah diperjelaskan ataupun diperincikan satu demi satu berkali-kali. Banyak dalam Quran diulang-ulang. Apa dia? Ayatuhu. Ayat-ayat daripadanya. Kemudian Quran dalam keadaan bacaan yang berbahasa Arab bagi kaumin mana-mana kaum ya'lamuna yang mereka mahu mengambil tahu. Baik. Saya nak pertama makna kalimah fusilat. Kitab kita dah maklum kitab Okey. Makna kalimah fusilat. Apa itu fusilat? Kita pelan-pelan tengok ni. Ni dalam Mu'jam Mufradat fi Gharibul Quran. Jadi kadang-kadang makna Quran ni berbeza daripada makna biasa. Okey, makna kalimah fasola adalah apa dia? Memperjelas salah satu dari dua perkara sehingga terlihat ketara perbezaan di antara kedua-duanya. Ni. Makna dia. Maknanya dia mesti ada satu benda yang akhirnya manusia dah boleh nilai dia. Kerana itulah sendi-sendi tulang kita dinamakan mafasilun. Tulang kita ni, di antara ni kan, siku dengan ni disebut mafasil. Dan bentuk tunggal ialah mafsal. Jika dibina ayat fasal tu al-syata. Al-syata. Al-syat ni maknanya saya tulis. Maksudnya aku telah memisahkan tulang kambing. Jadi kalau sendi tu dia potong elok-elok lalu terpisah di antara dua ni, itu nama dia fasola. Dipisahkan. Fasal tu aku telah memisahkan di antara sendi kambing tersebut. Jika dibina ayat fasalal qaumu an makan, berarti kaum itu telah meninggalkan tempat tersebut. Okey. Contohnya dalam surah 12 ayat 94. Tengok surah 12 ayat 94. Tengok penggunaan kalimah ni dalam ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Laula an tufannidun. Dan walamma dan ketakala fasalah. Okey, ni sama ta ni ta sukun sebenarnya tapi dia bagi bawah sebab dia nak bunyi hamzah wasal nak sambung. Sebenarnya ni fasolats. Kadang-kadang dalam Quran jumpa tak, ustaz kata jumpa ta sukun je. Tak semestinya. Kadang-kadang dia tak baris sukun, dia baris bawah untuk membacanya. Untuk bacaan dia terpaksa baris bawah untuk hidupkan sukun. Sukun mati, tak boleh sambung. Fasolats habis kat situ. Tapi oleh kerana ada hamzah wasal,
Maka nak membuka balik, dia kena baris bawah. Fasolat til. Itulah punca. Tapi ingat asal dia apa? Fasolat. Sebenarnya sukun. Jadi jumpa ta macam ni, terbuka macam ni. Dan di akhir kalimah, ini sama je. Ini juga tak sukun. Cuma dia baris bawah sebab nak sambung baca. Jadi maka tak kala telah fasolat maknanya meninggalkan, telah terpisah kafilah barang dagangan anak-anak itu lah. Dah keluar daripada rumah dia tu. Daripada Mesir untuk pergi ke Palestin ni. Qala abuhum, lalu berkata bapa mereka, iaitu Nabi Yaqub, Innila ajidu riha Yusuf, sesungguhnya aku dah terbau Yusuf. Maksudnya anak-anak dia dah keluar daripada Mesir, nak balik rumah balik, kampung halaman dia. Jadi dia kata dia bau nak buat apa pula? Dia nak pergi ke Palestin ni. Lalu ayah dia kata apa? Dia terbau Yusuf. Jadi kat sini perkataan fasolat ni menunjukkan makna apa? Keluar, meninggalkan tempat tu. Terpisahlah daripada satu tempat. Okey. Dia tak asing. Jadi satu yang bercantum, keliru, yang berseligat ni, lalu apa? Dipisahkan tadi, contohnya tulang tu. Itu fasolat. Dan juga maksud juga bila kita keluar dari tempat tu, kita juga fasolat, terpisah daripada tempat ni pergi menuju ke tempat yang lain. Di perkataan ni digunakan dari segi perbuatan ataupun ucapan. Contoh tadi kita boleh cakap, ataupun kalau dalam firman Allah dalam surah 44 ayat 40, 44 ayat 40, ini berkaitan dengan perbuatan yang Allah berikan, yang buat nanti pada hari itu. Hari itu apakah program hari itu? Hanya ni je. Jadi program hari itu, hari kiamat nanti, hari memisah-misahkan di antara dua kelompok je. Golongan beriman dan kufur. Ahli neraka dengan ahli syurga, tak ada lagi yang lain dah. Kat dulu kat dunia semua boleh bercantum sama kan. Orang yang buat maksiat pun sekali, bahkan boleh duduk serumah. Kat akhirat nanti semua rupanya jelas terpisahnya di antara dua golongan tu. Jadi Allah kata dalam ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari bagi keputusan. Sebelum ni disambung. Sekarang ni apa? Masing-masing dah separate. Suami dengan isteri pun tak tentu dah. Tak ada dah. Ibu dengan anak pun tak ada dah. Bahkan Nabi dengan bapa dan anak dia pun tak ada bertolong siapa-siapa dah. Tak boleh. Jadi pada hari itu dipisahkan, ditetapkan, ditentukan masa mereka semuanya untuk dibuat keputusan. Jadi Allah kata kerana hari itu hari yang macam ni, yauma la yughni maulan an maulan syai'an wa la hum yunsarun. Ni saya sebut tadi. Pada hari tidak berguna lagi apa? Maula. Maula ni apa? Orang yang dulu dia harap boleh lindungi dia daripada maula yang lain. Pelindung daripada pelindung yang lain sedikit pun tak ada lagi dah. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ada sebarang pertolongan, tak boleh dapat pertolongan. Kenapa? Hari itu hari nak ditafsilkan semua, nak diceraikan semua benda. Kecuali siapa? Illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah rahmati dia. Jadi syarat, sebab tu dari dunia kena cari rahmat Allah supaya apa? Sampai macam kita bincang Ar-Rahman Ar-Rahim tu, kena ada hubungan dengan Allah tu.
Inilah orang yang dapat selamat. Okey. Kemudian dalam surah 37 ayat 21 pula. 37 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah hari keputusan yang adalah mereka kamu dahulunya dustakan. Kamu dustakan masa di dunia dahulu. Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Himpunkanlah mereka, himpunkanlah olehmu akan orang-orang yang zalim serta pasangan-pasangan mereka dan apa yang mereka abdikan diri. Banyaklah ni maksudnya yang abudun ni. Antaranya Nabi kata ta'isa abdud dina wa abdud dirham. Celakalah hamba dina dan dirham. Dia tak ada sembah berhala tapi dia sembah dina dan dirham sama juga. Semua yang dipuja sehingga dia meninggal, dia zalim ni apa? Apa zalim paling besar? Syirik lagi. Syirik tu maksudnya semalam ayat surah 25-30 tu itulah zalim paling besar. Surah 25-30 tu ayat pasal orang zalim. Apa yang dia masuk zalim? Cuba tengok surah 25-30. Tu pokok kezaliman lah. Punca itulah yang lain-lain tu berlaku. Jadi Allah bagi kita jalan panduan tadi supaya kita terselamat. Lalu itu dia punya apa orang kata? Quran ni penyelamat yang utama. Lalu manusia zalim dengan tinggalkan dia, maka berlakulah syirik dan sebagainya. Dalam surah 25 ayat 30. Bila manusia tak ikut je jalan Quran, maka dia zalim dan akan berlakulah dia syirik dan sebagainya. Punca dia itulah, dia tinggalkan itulah, dia tak tahu dia buat tu salah. Sebab dia tak ada panduan. Lepas tu Allah kata dalam ayat ni, surah 25 ayat 30 tu kan, Nabi mengeluh ni, mahjurah Quran kan, ditinggalkan Quran. Tu tengok ayat 27. Ni cerita tentang siapa? Ya wa yauma ya'aduz zalim. Orang yang zalim. Dia menyesal. Tengok Allah kata dia orang zalim. Dia menyesal sebab dia dah tengok apa yang berlaku yang sebenarnya. Dia zalim. Apa zalim dia? Zalim dia Nabi yang jelaskan inilah zalim. Dia buat apa? Kenapa Nabi kata kenapa Allah kata dia zalim? Nabi bagi conclusion dalam ayat 30 ni. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhuzu sebab dia tinggalkan Quran lah. Sebab dia tinggalkan Quran, akhirnya dia termasuk golongan yang ni. Nabi dapat tolong tak? Tak dapat ayat ni. Itulah maksud dia punya intipati kezaliman, punca dia sini. Berlakulah apa? Perbuatan-perbuatan buruk yang melanggar dengannya. Syirik, lagi maksiat, bid'ah dan sebagainya. Semua benda-benda tu adalah termasuk perbuatan zalim. Tapi punca semua tu terjadi sebab apa? Ya, tinggalkan Quran. Kita mesti back to fundamental. Kemudian kita tak clear. So fundamental baru clear. Jadi Quran bawa kita ke situ bila kita tadabbur dia. Baik. Kemudian baik tadi ayat berapa? Surah 37 ayat 21. 37 ayat 21 tadi kan. Jadi inilah hari keputusan yang dahulunya kamu dustakan. Jadi macam mana manusia ni bila kata yaumal fasli kan? Yaumal fasli ni nak tahu dari mana yaumal fasli? Sebab tu Allah kata Quran ni ketika di dunia Allah dah bagi tahu sesuatu yang menceritakan tentang yaumal fasli dengan nama yang sama. Cuba tengok surah 86 ayat 13.
Siapa yang nak kenal yaumul fasli di dunia ni, ambillah sungguh-sungguh qaulul faslun. Siapa yang nak jelas tentang yaumul fasl, berimanlah dengan qaulun fasl. Yang Allah kata. Ayat 13. Ayat 13. Dan jangan main-mainkan dia. Sungguh-sungguh serius. Jangan hanya macam olok-olok. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya dia, apa ni? Yakni Quran itu sendiri benar-benar kata pemutus di antara satu perkara, benar dan salah, kebahagiaan dan kesengsaraan, semua perkara tu dalam kehidupan. Dan dia bukan wa ma huwa bil hazl, dan dia bukannya kata yang sia-sia yang boleh diolok-olokkan, tak. Jadi itu makna fasal salah satu lagi dia, maksudnya memisahkan di antara yang jelas dan yang hak dan batil. Jadi ayat tersebut, ayat ni yang kita baca tadi, surah 44, 40, 37, 21 ni menunjukkan akhirat kelak kebenaran akan dipisahkan dari kebatilan dan manusia akan dipisah mengikut kelompok masing-masing untuk diberikan keputusan yang adil seperti firman Allah dalam surah 22 ayat 17 contohnya. Surah 22 ayat 17. Boleh follow ni. Jadi di dunia Allah bagi tahu dah benda ni, dan akhirnya berlakulah keadaan tersebut. Berlakulah apa yang berlaku yang telah diceritakan. Jadi kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang musyrik. Ya, lalu tak semua ini mewakili, maknanya semua inilah apa orang kata asas kefahaman yang wujud dalam dunia ni lah. Asas kefahaman yang wujud dalam dunia ni, beriman ada, fahaman Yahudi ada, Sabi'in ada, ni semua ada. Majusi pun ada, semua ada. Semuanya dakwa apa? Semua dakwa, ya dia betul lah. Dan semuanya kadang-kadang bersatu. Sekali dalam satu tempat, tak ada terpisah, nampak macam okey, sampaikan akhirnya apa? Berlaku pluralisme kan? Pluralisme apa? Rupanya kita semua sama. Jadi golongan ni ada ni kata kita semua sama, jalan je berbeza dan kita semua akan masuk syurga. Ya ke? Kan? Ya, orang tu berlaku lah. Orang Islam pun. Akhirnya, sebab apa? Kenapa? Dia sendiri tak yakin dengan agama dia. Itu syubhat. Kan? Sedangkan Allah dah jamin dah Islam, Quran, orang yang ni, yang kita yang akan inna dina indallahil Islam. Tak ada yang lain. Siapa yang cari yang lain, tak dapat. Jadi semua tu tak dapat nak dibuktikan sampai akhirnya pun. Semua boleh dakwa masing-masing. Melainkan bila? Innallaha yafsilu. Apa ni? Allah akan pisahkan, clearkan semua ni. Bila? Sesama mereka semua, mana yang betul, mana yang tak betul. Bila?
Hari kiamat. Kiamat nanti. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya Allah di atas segala sesuatu Maha. Allah saksikan apa yang kita buat. Ini menunjukkan Allah perhatikan je apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan. Jadi pentinglah kita memilih apa yang Allah telah pun tetapkan. Qaulun faslun. Siapa yang tak ambil itu dia akan tak termasuk daripada golongan yang akan selamat. Baik. Tengok surah 6 57 pula. Surah 6 ayat 57. Jadi ni Nabi kata pula. Tadi tengok semua Allah kata semuanya orang yang beriman sekarang. Ada juga dia beriman dengan Yahudi, dia beriman dengan Majusi dia beriman dengan Nasrani dia beriman dengan agama syirik dia beriman tu, beriman juga. Semuanya nanti Allah akan tentukan keputusan yang sebenar-benarnya, pisahkan semua tu nanti bila dia hari kiamat. Dalam ayat ni juga itulah kerana itulah sebenarnya ayat tadi tu penyemangat kepada siapa? Memberi semangat sebenarnya kepada orang beriman. Orang beriman ni. Jadi Allah juga memberi motivasi kepada Rasulullah sebab Nabi sangat-sangat nak orang ikut. Tapi rupanya apa? Sampaikan tertekan dan sebagainya. Akhirnya terganggu pula usaha yang sepatutnya. Jadi Allah nak bagi satu motivasi kepada orang beriman terus istiqamah dengan apa yang dia lalu ikuti tu. Dalam ayat ni Allah kata, kita baca, Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bih. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah. Yaqussul haqqa. Huwa khairul fasilin. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi bila Nabi bawa Quran sebagai tafsir penjelas ni kepada ini yang betul, yang lain tu tak betul, apa berlaku? Dia suruh Nabi macam-macam. Gantikan Quran lain. Ni ayat ni. Kenapa Nabi kata macam ni? Sebab ada cadangan untuk macam yang kita baca Utbah bin Rabi'ah kan. Dia offer Nabi apa? Kalau kamu nak harta, kamu boleh kumpul bagi kamu kaya. Tak payah buat ni, tak payah sampaikan. Kalau kamu nak perempuan, kamu boleh bagi kahwin dengan 10 orang perempuan yang kamu nak pilih. Kan? Dalam Quran pun ada juga, bila Nabi baca Quran, cuba tengok surah 10 ayat 15. Sekejap, nanti kita buka balik tu. Nak terangkan. Baru kita nampak, kenapa Allah kata Nabi suruh Nabi cakap macam tadi tu. Okay, dalam ayat ni, tengok. Nabi baca Quran. Nabi tilawah kepada Quran. Sungguh-sungguh Nabi nak bagi semua dapat. Kita faham tilawah maknanya baca untuk mengikutinya. Nabi bukannya alunkan saja, tak. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي
in attabi'u illa ma yuha ilai. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Jadi dan apabila engkau bacakan, engkau tilawah, Allah tak guna tuqra', kalau dibacakan ke atas mereka. Tuqra'u kalau baca, tapi dia guna tusla. Apa makna tusla? Tusla makna dia ikut. Bukit kalau tengok kamus, contohnya kamus jam apa? Bolehlah buka Mu'jam Arab kalau ada kan, cuba tengok. Semak balik makna tilawah, maksudnya ittiba', ikut maksud dia. Jadi memang dia kena baca untuk ikut tu. Bagi tahu arahan, okey. Untuk apa ni? Ikut, bukan info. Bukan untuk tahu, untuk ikuti dia. Beriman dengan dia. Jadi mestilah dipahami dan dijelaskan. Sebab itu Allah jelaskan sifat dia. Dan bila ia ditilawahkan, dibacakan ke atas mereka, ayat-ayat kami yang ni Quran, Allah tambah dengan sifat apa? Bayinat. Yang ada keterangan dia, jelas apa dia kena buat apa, semua dia tahu. Ini tak betul, ini betul. Semua ada dalam tu. Tapi kalau baca, tilawah, tapi tak sampai bayinat, itu tak sampai makna tilawah lagi. Belum sampai. Belum sampai. Jadi kalau dah tahu tak sampai, kena buat apa? Kena belajar lah, kena teruskanlah usaha tu. Sampaikan, sampai dapat penjelasan. Jadi, apa kata orang-orang yang tak beriman ni? Tak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Dengan kami, Allah kata, qala alladhina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tak mengharap pertemuan dengan kami, maknanya yang cintakan dunia. Maksud dia macam tu. Bila tak mengharap pertemuan dengan kami, sebab apa? Nak bertemu Allah kena mati. Orang ni cintakan dunia. Apa dia kata? Bawalah bacaan yang lain daripada ini. Bawa yang lain lah. Atau tukarlah yang lain. Tak boleh. Tukar yang lain. Tak sesuai dengan apa yang kami selera. Tak ikut selera kami, Quran ni. Jadi dia nak yang kita bawa, jadi dia nak orang bagi ceramah sesuai dengan apa? Yang sedap telinga dengar, boleh seronok-seronok. Jadi begitukah? Jadi Quran ni ada golongan yang macam ni. Ayat ni untuk golongan ni juga. Sebab apa kita tahu ayat ni bukan golongan ni? Ayat ni Allah tak sebut pakai pasal musyrik, dia guna domain. Domain maknanya dia sangat-sangat wide, luas. Kita boleh dapat ibrah sampai sekarang. Jadi apa Nabi jawab? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, jawab kat mereka yang suruh kamu tukar bawa yang lain ataupun gantilah. Ganti sebahagian-sebahagian tempat tu ikut yang sesuai yang kami nak. Katakan kepada mereka Muhammad, tidaklah aku ini ada kelayakan pun untuk aku gantikan daripada selain itu ikut suka hati aku. Aku hanyalah in attabi'u illa ma yuha ilayya, mengikut apa yang diwahyukan kepada aku. Sesungguhnya aku bimbang jika aku menerhaka kepada Tuhanku dengan apa? Dengan ikut apa yang kamu nak, aku gantikan yang lain. Aku dah tak bawa dah Quran ni dah. Stop lah sebab orang tak suka kan. Aku bawa orang yang orang suka je. Macam mana kalau Quran orang tak ramai? Yang lain orang ramai. Jadi saya terpaksa tukar cara yang lain. Jadi aku takut kalau aku buat macam tu dahaka kan, tinggal ni aku dapat azab yang sangat dahsyat. Jadi kerana ni kita tengok balik surah 6 tadi ayat 57. Boleh digabung dengan ayat ni. Jadi kul inni ala bayyinati min rabbi wa kadzdzabtum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku berada di atas keterangan daripada Tuhan aku. Maksudnya apa? Macam mana Nabi kata macam ni?
ala bayyinatin min rabbi. Balik ayat tadi itulah. Inni apa dia? Uhiya ilai in attabi'u illa ma uhiya ilai. Maksud Nabi dapat keterangan sebab Nabi dapat wahyu. Kita juga nak berada di atas bayinat daripada Tuhan, kena ambil apa? Kita nak ala bayinatin min rabbi juga. Nabi juga perlu ada penjelasan daripada Tuhan. Kita pun kena juga, kena ambil apa? Kena ambil apa yang Nabi dapat ni. Daripada Quran juga, kena usaha belajar dia. Dan sedangkan kamu pula mendustakannya, kamu dustakan kebenaran yang ni Quran. Maksud dia Quran. Ma indi ma tastajilu Nabi. Tidak adalah di sisi aku apa yang kamu minta disegerakan. Iaitu mereka tak nak yang ni, tak nampak. Kalau betul lah benar kamu ni, sepatutnya dia cabar Nabi apa? Kamu turunlah emas daripada langit ke? Buat benda-benda yang boleh nampak dengan pembuktian. Macam mereka ni nak tengok orang tu baik sebab ukuran dia zahir. Mereka tengok orang ni beruntung bila dia kaya. Bila dia macam ni, ukuran dia macam tu. Jadi dia ambil ukuran yang sama juga kepada nilai kebenaran yang dibawa oleh Rasul ni. Dia tengok kamu ni siapa? Status dia apa? Tak ada apa-apa pun, tak kaya pun dan sebagainya. Ini tanda apa? Ini tak boleh pakai. Jadi itulah keadaan dia pada golongan ni. Jadi inil hukmu illa lillah. Jadi Allah suruh Nabi katakan macam ni je. Sesungguhnya hukum untuk memutuskan hukuman tu hanyalah milik Allah. Dan dia menceritakan kepada kamu kisah-kisah dalam Quran ni, kisah yang benar. Dan dialah sebaik-baik yang memutuskan, memberikan kata putus. Khairul fasilin, yang memberikan keputusan. Dan keputusan terbaik tentulah yang dibawa. Sekarang ni Allah dah bagi keputusan tak kita dah? Quran lah keputusan kita sekarang. Siapa ikut dia, keputusannya apa? Pasti baik. Siapa yang tinggalkan, pasti celaka. Baik. Sebab itulah tadi tengok qaulun faslun tu. Kaitan dia. Jadi Quran ni tadi qaulun fas maknanya seolah ni. Apabila dikatakan qaulun fas sebenarnya faslul khitab. Balik pada ni. Iaitu ucapan yang mengenai keputusan yang muktamad dan tak boleh bantah lagi dah. Jadi Quran cakap itulah. Dan Quran apabila dikatakan hukmul faisal, ia bererti hukum yang jelas di antara benar dan salah. Dan apabila dikatakan lisanun mifsal, ia bererti ucapan yang di antara benar dan palsu. Semua ni rujuk pada apa ni? Al-Quran juga. Quran lah faslul khitab, Quran lah hukmul faisal dan Quran lah lisanun mifsal. Semuanya Quran. Yang lain boleh ditolak je. Quran tak boleh. Baik. Jadi manakala Al-Quran dan semua kitab yang pernah diturunkan merupakan penjelasan bagi segala perkara tentang benar dan yang palsu. Seperti mana firman Allah dalam surah 17 ayat yang ke-12. Cuba tengok surah 17 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.
Jadi ayat Quran ni dia ada dua jenis. Quran ni dia bukannya terang akhirat je, yang benda yang gaib yang tak nampak tu. Benda yang menjadi sistem yang manusia tunduk hari ni pun Quran jelaskan juga. Tapi yang menghairankan tu, ulama dia hairan. Orang boleh ikut sistem ni. Dia boleh ikut apa? Sistem adada sinin. Siapa yang buat? Allah juga. Dan yang buat sistem bulan, matahari, bulan 12 tu dia boleh ikut tu sampai dia belajar sains, dia pandai kan. Dan dia boleh hasilkan sesuatu hasil daripada dia ikut sistem yang Allah jadikan. Tiba-tiba Allah suruh dia pilih sistem dalam hal ni pula untuk dia selamat ke akhirat, dia tak boleh ikut pula. Ramai orang dia boleh taat sistem kauniyah Allah ni kat dunia, kan? Dia boleh ikut. Tapi tak boleh pula ikut syariat pula, sistem yang mana dia kena jadi hamba Allah, ikut perintah Allah macam yang Nabi bawa tu, untuk keselamatan dia, masalah dia dari sudut syariat dalam kehidupan dan akhirat dia. Itu tak boleh ikut pula. Kan? Dia boleh taat sistem ni, tapi dia boleh taat satu sistem lagi yang lain. Nanti itulah dua jenis ayat, satu kauniyah, satu syari'iyah. Ayat Allah ni. Jadi dalam ayat ni Quran dia mewakili dua-dua ada ceritakan. Allah kata dalam ayat ni dalam sudut sistem dunia yang Allah cipta ni. Dan kami jadikan malam dan siang ni dua tanda-tanda, dua ayat. Dua ayat, tanda-tanda kebesaran. Famahawna ayatan lail, lalu kami menghilangkan tanda malam itu, waja'alna ayatan nahar, dan kami masukkan siang tu. Ini menunjukkan Allah ubah tu. Mubsiratan. Yang menjadi terang benderang yang kamu boleh nampak dengan mata kamu. Litabtahu fadlam min rabbikum, supaya kamu dapat cari rezeki daripada Tuhan kamu, dan juga walita'lamu adada sinina wal hisab, dan supaya kamu mengetahui aturan apa dia? Tahun dan perkiraan. Jadi kita boleh kira hari ni kan, berapa hari bulan, sebab sistem yang Allah cipta. Allah cipta bulan tu semua. Kalau tak ada sistem tu, kita tak boleh buat apa-apa. Dan hari-hari yang berlaku kerana ni, jadi ramai yang ikut. Allah. Okay. Jadi wa kullu syai'in fassalnahu, ni Allah kata. Dan semua benda tu, sistem ni sains lah kira. Allah kata fassalna, perkataan fusilat juga digunakan. Kami perincikannya, terangkannya kat mana? Dalam Quran ni. Ni rujuk pada Quran tu. Secara tafsilah, dengan terperinci sekali. Jadi sebab tu hari ni tengok Quran dah terang terperinci tentang apa yang berlaku tentang teori sains hari ni lah. Itu dari sudut tu. Dari sudut ayat kauniyah ni. Dalam surah 16 ayat 89. 16 ayat 89. Ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim. Waji'na bika syahidan 'ala haula. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan pada hari kami bangkitkan setiap umat itu saksi-saksi ke atas mereka dari kalangan diri mereka sendiri, termasuklah organ-organ badan mereka sendiri jadi saksi.
Organ kita punya tubuh sendiri saksi, kaum kerabat saksi, malaikat kiri kanan jadi saksi, tanah yang kita pijak, bumi pun jadi saksi nanti, tempat yang kita pernah berjalan pun jadi saksi, semua. Dan kami akan datangkan kepada engkau, wahai Muhammad, saksi di atas mereka ini. Kami datangkan engkau, Nabi menjadi saksi kepada semua benda tu pula. Dalam hal orang tu ikut dia ke tak? Buat tak apa yang dia ajarkan, disampaikan tu. Di wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab ini, yang mana kitab ini telah buat apa? Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu yang penting untuk kita ni. Wa hudan, dan dia menjadi petunjuk dan rahmat bagi dan berita gembira bagi orang-orang yang muslim, tunduk patuh menyerah diri kepada Allah. Ini keterangan ni banyaklah ni ya. Tentang makna kalimah fasolah ni Al-Kamus Al-Mufradat fi Gharibil Quran ni boleh beli kamu ni. Ada dah rasa terjemahan, ada dah. Kalau nak beli terjemahan. Ini dalam tak pun kau tengok dalam ni. Dalam ni pun boleh, Mu'jam ni. Ni perkataan fasolah ni saya cari kat sini. Inilah dia. Inilah keterangan dia. Dia terjemah ni jadi panjang lah sikit. Ni. Ni makna fasolah je. Jidin. Rugilah tak boleh baca kan. Tak dapat tak tahu rahsia. Semua yang saya tulis tu daripada sini. Jadi kita kena buat kerja 2 kali lah kena terjemah kan. Tapi tak apalah kan. Untuk kebaikan semua sama-sama kita buat. Jadi panjang ni firman Allah. Nanti kita terang, kita sambung yang ni seterusnya. Last penutup lah. Antaranya terdapat surah dalam Quran yang dinamakan surah Mufassal. Kerana surah-surah tersebut dipisahkan dalam ayat-ayat dan surah yang pendek. Mufassal, ayat dia dicerakin-cerakin kan. Semuanya cerita benda paling penting akidah tentang akhirat. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, man anfaqa nafaqata fasilatan falahu minal ajri kadza. Sesiapa yang membelanjakan satu perbelanjaan yang fasilah. Nafkah dia nafkah fasilah, maka baginya pahala seperti demikian itu. Apa maksud nafkah fasilah ni? Perbelanjaan yang menjadi pemisah di antara iman dan kufur. Dia belanjakan benda tu, belanja tu apa dia? Pisahkan antara iman dan kufur. Cuba pastikan pastikan pembelanjaan kita menjadikan orang tu beriman, bukan bertambah lalai. Sebab perkataan ni disebut orang kafir belanja juga, infak juga dalam surah 8 ayat 36. Infak ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, mereka juga belanjakan harta mereka pada jalan Allah. Mereka pada jalan Allah. Mereka juga belanjakan harta benda mereka untuk apa? Bukan fi sabilillah. Li ni dia boleh dua. Boleh makna dia supaya. Boleh. Ataupun makna dia kesudahannya. Akibat. Lil akibah ataupun sayrurah. Boleh dapat makna banyak. Mereka belanjakan harta benda mereka, kesudahannya apa? Mereka menghalang manusia daripada jalan Allah pun boleh. Ataupun mereka memang belanja berniat betul-betul nak halang daripada jalan Allah. Jadi maksudnya semua benda yang mereka miliki Allah bagi itu semuanya tak ada faedah lah maknanya. Menyebabkan orang jauh daripada Allah. Jauh daripada jalan Allah ni tak dapat petunjuk lah. Makin lama makin jauh daripada petunjuk. Bukan makin kenal Allah. Kita cuba tengok perbelanjaan kita tu menjurus ke mana. Dan apa akan berlaku pada perbelanjaan jenis macam ni? Fasayunfikunaha, dan mereka akan terus habiskan harta benda mereka belanja. Sebab hidup memang berbelanja. Ada tak hidup tak berbelanja? Tak kan? Summa takunu alaihim, lalu akhirnya kemudian menjadilah ke atas mereka hasratan, menyesal. Summa yughlabu, kemudian mereka akan dikalahkan, iaitu hilang, lenyap semua belanja mereka, tak dapat nilai. Wallazina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Jadi itulah fasilat ni, banyaklah tadi makna dia dah disebut.
duniawi pun ada, ukhrawi ada, kita belajar tadi. Ni dari mana-mana ni semua. Dan hadis ni yang jelas. Nafaqatah fasilah ni maksudnya belanja yang clear. Sebab tu nak infak kena clear. Clear ke tak? Mesti jelas saya nak buat apa. Jangan rugi-rugikan. Pastikan. Kita nak buat apa? Nampak tak kerja-kerja kita? Kita kena buat apa ni? Serahkan pada yang betul-betul berhak untuk dapatkan serat tu. Jadi itulah yang kita kena buat. Kadang-kadang dia macam kita pun tak nampak kan. Main letak je kadang-kadang kita pun tak tahu. Kita bimbang. Mesti jelas dalam hal ni sebab dia sangat-sangat besar untuk kita manfaat kita di akhirat nanti. Baik. Jadi ayat Allah ni, baik tengok surah yang kita bincangkan ni. Kitabun fusilat ayatu. Jadi perkataan fusilat tadi lah. Jadi fusilat ni dalam ayat ni dia fi'il madhi majhul ni. Iaitu telah diperjelaskan ayat-ayat dia. Maknanya apa benda ni tak perlu lagi nak apa orang kata? Diubah-ubah lagi. Tak ada pindaan apa-apa dah. Dah selesai. Jadi kerja kita apa dia? Sambungkan penjelasan tersebut je. Sampaikan yang telah pun ada tu untuk dijelaskan. Jangan kita buat yang baru, tak. Agama ni sebab itulah bila sebut fusilat ni ayat masuk fusilat ni pengaruh ayat ni kita boleh masuk surah 5 ayat 2 tu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ni agama kamu dah sempurna. Allah kata aku dah jelaskan semua dah. Jadi jangan cari agama dari sumber yang tak ada sumber. Sebab itulah agama perlukan apa tadi? Kita belajar bahasa Arab tu, belajar bahasa Arab, dalil dan dilalah. Dalil dan dilalah. Macam mana nak faham dalil? Dalil ada. Macam mana nak faham dia? Itu dua benda tu. Yang kita kata kepentingan belajar bahasa Arab semalam, tengok video semalam. Itu. Jadi ayat ni Allah kata ayat 3. Ayat 3 ni Allah kata apa dalam ayat ni? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ni aku dah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Dari sudut ukhrawi kita ni. Syariat yang kita nak ikut. Yang halal dan haram dah jelas. Cara nak solat, cara ibadah dah jelaskan semua dah. Dan wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku dah sempurnakan ke atas kamu nikmat aku. Dari sudut dunia ni Allah dah beri kita ni kelebihan juga. Orang Islam dah mudah. Yang halal dengan haram mana lagi banyak? Yang halal lagi banyak. Cara nak taubat kita mana lagi senang, nikmat. Kalau kita buat dosa, apa nak buat? Kalau kita terlanjur buat dosa, apa nak buat? Senang aja apa? Istighfar, solat 2 rakaat ke kalau besar-besar kan, taubat kan. Itu je. Tak payah nak bunuh diri macam kaum dulu. Kaum dulu kalau dosa kena bunuh diri. Macam Bani Israel dulu, susah. Jadi semuanya dari sudut keperluan dunia untuk kita boleh buat agama mudah. Dan agama tu juga saya tak tahulah nak buat macam mana. Dah jelas juga, tak ada alasan dah. Semua dah ada, dah clear. Kerja kita apa? Belajar dengan betul-betul, dapatkan penjelasan, tafsilkan agama tersebut dengan neraca yang betul. Itulah kerja kita. Itu kena belajar dan terus belajar. Jadi ayat-ayat ni Allah menjelaskan kekuasaannya melalui 2 bentuk ayat. Satu, ayat Allah ni tanda kebenaran dan kekuasaan Allah. Satu dalam bentuk kauniyah. Ni tadilah kauniyah ni kejadian alam ni, penentuan adat yang kita kena ikut. Dan ini ramai yang beriman ikut je kan. Orang kafir pun buat ni. Bahkan mereka lagi maju pula dalam ni. Kenapa mereka boleh berjaya buat satu benda tu? Sebab ikut sistem tu. Dan yang kedua ayat disebut Qur'aniyah. Qur'aniyah ni ataupun kita sebut syari'iyah, syariat. Ini penentuan syariat. 2 bentuk ayat ni sebenarnya. Bila Quran sebut sebenarnya dia berkaitan 2 ni. 2 ayat iaitu penentuan adat dan syariat ni. Okey. Jadi sambung ayat tu. Kitabun fussilat ayatu. Okey, jadi kitab ini dijelaskan, diperincikan apa tadi? Pisah-pisahkan kan? Perincikan satu demi satu. Lepas tu kita kena nak penggal ayat satu-satu. Ini tadi kalimah apa? Satu lagi.
Dan apa jalan dia nak dapat tu? Qur'anan Arabiyyan. Dalam keadaan bacaan dia bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi itulah satu lagi aturan yang kita kena ikut. Jadi himpunan tulisan yang diperincikan menerusi bahasa Arab. Allah Ta'ala telah memperincikan satu persatu setiap perkara dalam Quran ini kerana tujuan utama ianya diturunkan kepada manusia bukanlah sekadar untuk dibaca, akan tetapi untuk menjadi panduan bagi seluruh kehidupan manusia selaku hamba Allah. Bahkan mengutuskan Rasul bagi menunjukkan contoh agar manusia dapat mengikuti isi kandungannya secara teori dan praktikal. Dah lengkap dah. Kenapa? Pertama, kerana apa Allah bagi kita Quran? Kerana untuk memenuhi tujuan kita diciptakan. Manual kita. Manual kita. Surah 51 ayat 56. Tujuan kita diciptakan. 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dan tidaklah telah menciptakan oleh aku akan jin dan manusia illa melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada aku. Jadi tak ada yang lain. 24 jam maknanya jadi hamba Allah. 24 jam jadi hamba Allah. Jadi macam ni 24 jam kita nak solat je ke? Tak mampu solat. Jadi semualah perkara tu dengan ilmu dalam Al-Quran ni mengaturkan kita sebenarnya. Akhlak. Sebab tu Nabi akhlak dia akhlak Quran. Nabi makan akhlak Quran. Nabi ni semua akhlak dengan Quran, iaitu manual yang sempurna untuk seluruh hidup manusia ni. Ibadah yang secara khusus dan juga ibadah yang umum. Dan Allah utuskan Rasul kepada golongan yang ummi dalam surah 62 ayat 2. Ekor ni tak pasang? Pasang juga? Dua-dua ekor pasang? Oh. Pasang? Panas juga? Panas. Panas tak? Sejuk? Sini pun panas kan? Saya pun panas. Belah sini panas. Pasang semua kot elok. Yalah. Mula kan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutuskan pada golongan yang ummi itu. Di Mekah, golongan yang ummi itu maksud dia tak tahu baca dan tulis, dan juga maksud ummi juga adalah tak faham kitab. Cuba buka surah ummi ni, maksud dia dua. Satu, memang secara literal makna dia apa? Tak boleh baca, tak boleh tulis. Tapi satu lagi makna yang ni dalam surah 2 ayat 78 ni makna ummi. Ummi kat sini makna dia apa?
Baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Dan ada sebahagian daripada mereka golongan yang ummi. Jadi ummi kat sini bukan yang macam ni ya sebenarnya. Ummi kat sini tafsiran dia mana? Ni tafsiran dia. Tafsir Quran dengan Quran kadang-kadang dalam satu ayat tu kalimah ditafsirkan dengan ayat lepas dia. Ada juga ayat ditafsir dengan ayat seterusnya. Ada juga ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain dalam surah lain. Jadi macam ayat ni ummi yang dimasukkan Allah ni apa? La ya'lamunal kitab. Ni dah jawapan dia. Tak payah pergi tempat lain dah. Jawapan ummi kat sini yang ni. Iaitu mereka tak mengetahui kitab. Maksudnya Allah tak kata la yaqra'un. Faham kan? Bukan la yaqra'un al-kitab, maknanya apa? Tak boleh baca, tak. Allah kata la ya'lam, maknanya dia lebih luas daripada tu lagi. Maknanya termasuklah tak boleh baca lagi, tak faham baca lagi. Semua perkara yang berkaitan dengan dia jahil terhadap benda tersebutlah, dia tak boleh nak upayakan diri dia untuk buat benda tu. Itu maksudlah yang nama kita ni. Kecuali apa? Illa amani, kecuali amani. Amani ni maknanya angan-angan. Angan-angan cerita-cerita yang sia-sia maksudnya. Amani ni cerita-cerita yang hanya tak boleh dijadikan secara realiti sebenarnya lah. Itu yang berlaku pun ramai. Bila dia hilang daripada ni, Quran cerita realiti yang akan kita hadapi. Hidup kita nak menghadap benda ni sebenar. Tapi yang lain dia akan cerita ni. Agama lain amani. Jadi Yahudi asalnya cerita realiti, tapi jadi agama yang amani sebab dah ubah. Nasrani asalnya adalah agama yang benar, tapi dah jadi amani juga. Dan Quran juga asalnya jelas, tapi akhirnya apa? Bila manusia tak mampu tahu Quran ni, dia banyak tahu kisah-kisah palsu yang lain, kan? Nanti ceramah dengar banyak bawa kisah palsu lain, percaya je. Rupanya bukan ajaran dalam Quran pun. Allah suruh kita beriman dengan akhirat dengan cara yang Allah nak. Kita beriman dengan akhirat dengan cara yang lain. Itu maksud dia, jadi salah. Orang Nasrani dengan Yahudi beriman dengan hari akhirat tak? Beriman ke tak? Beriman. Tapi cara beriman ni salah ke betul? Salah. Itulah amani. Okay? Amani ni bukan cerita macam tu, berkaitan dengan akhirat juga. Tapi dia tak sampai kepada maksud. Kitab Al-Quran tadi kan fasal, qaulun fas kita belajar tadi. Itulah yang benar-benar jelas. Sebab tu kita kena belajar betul-betul supaya jelas. Tak diperdayakan oleh syaitan. Dan doa banyak-banyak kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang yang sentiasa mampu istiqamah untuk buat. Tak digelincirkan hati kepada perkara-perkara yang menyeleweng daripadanya. Akhirnya apa? Wa inhum illa yadhunnun. Hidup mereka hanyalah dalam keadaan menyangka-nyangka. Apa contoh sangkaan dia? Apa contoh sangkaan dengan ni? Dengan akhirat. Cuba tengok ayat 80. Ni. Apa mereka kata? Kesan dia ni. Kesan daripada beragama dengan kepalsuan, dengan dongeng-dongeng, dengan cerita palsu, apa berlaku? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, dia kata. Kami ni dah confirm masuk syurga punya. Kalau masuk neraka pun kami tak akan disentuh neraka melainkan beberapa hari je. Siapa yang bawa cerita macam ni? Jadi kita pun kadang tafsir hadis pun salah kadang-kadang. Orang salah faham. Akhirnya sedangkan tadi Allah kata orang yang zalim ni mahjur dengan Quran, hilang benda-benda tu. Akhirnya dia buat banyak kesalahan besar dengan Tuhan dia tak rasa bersalah. Betul tak? Kau tengok, manusia bila gagal dalam dunia ni, dia rasa tak masa depan dia gelap. Kan? Semua tengok, lepas tu mak dia hantar tuition sana sini lah untuk bagi dia pandai bahasa Inggeris sebagainya. Pernah tak ibu bapa rasa anak-anak dia semua tak faham Quran, dah tua dah ni, itu kecil pun, dia sedang gagal?
Pernah tak rasa gagal? Ke tak rasa? Kan? Tapi itu maksudnya apa? Syaitan perdaya kita. Benda yang patut kita rasa ini paling besar bahaya, kita tak rasa bahaya. Benda yang tak ada apa-apa pun sebenarnya, kita bukan main rasa lagi. Itu dia dah tukarkan. Jadi akhirnya macam ni dia kata. Neraka yang dahsyat dia rasa apa? Tak ada apa-apa. Kalau masuk pun sekejap je. Kita dapat masuk syurga nanti. Ini berlaku pada agama yang telah pun, apa punca? La ya'lamunal kitab. Inilah punca dia. Punca dia apa? Tak tahu isi kandungan kitab. Kita nak biar ke kita punya orang penganut kita semua macam tu? Jadi benda ni kena diubah. Jadi itu. Bila tak tahu ni, Allah kata apa yang dia hanya tahu? Ilah ni maknanya hasar. Hasar ni apa? Tak ada benda lain dia tahu kecuali ni je. Apa dia? Dongeng-dongeng je. Ini je akhirnya dia. Ini je dalam kepala dia. Sebab dia tak mampu nak tahu benda yang betul kerana dia tak boleh faham benda tu. Jadi kesan yang buruk ni, Allah kata apa? Qul attakhastum indallahi ahdan. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, adakah kamu dah ambil janji dari Allah? Sehinggalah perjanjian ini memang dah termaktub, jelas Allah tak akan selisih dia. Buktikan dalam kitab kamu mana cerita benda ni. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataupun sebenarnya kamu hanya cakap-cakap tentang Allah dalam keadaan apa? Kamu pun tak tahu. Macam mana, kenapa Allah cakap macam ni? Kenapa ma la ta'lamun? Apa punca dia? Sebab la ya'lamun dan nak cakap tentang Allah, Allah beritahu dalam kitab ni. Tapi sekarang kitab ni dia tak tahu. Tapi dia nak cakap juga. Dia nak beragama juga, tapi tak nak ambil panduan agama. Boleh tak? Nak beragama, kata jom kita ambil panduan agama supaya kita beragama dengan benar. Jom belajar Quran, faham Quran. Tak nak pula. Boleh ke macam tu? Banyak benda kan kita. Mula-mula macam ni, nanti lepas ni saya slow je. Bukan 5 hari, 6 hari ni. Seminggu ni macam ni kan. Nanti kita masuk ayat-ayat panjang lah lepas ni. Ni satu-satu ayat penting. 1, 2, 3 sampai 5 penting. Core dia 1 sampai 5. Macam surah Yasin dulu kita tekan sampai ayat berapa? Ingat tak? Sampai ayat 12 tu. Lepas tu kita pergi jalan elok je kan. Sampai hari 20 tu happy je semua kan. Macam tu lah. Habis juga khatam kan surah Yasin dulu kan. Sabarlah kan. Ini ayat yang nak diperincikan betul-betul. Okey. Jadi itu satu. Jadi Allah bagi Nabi ni, buat balik surah 62 ayat 2. Itu pun dah lebih masa kan. 1.5 berapa setiap ni. Kemudian jadi Allah atur hantar Nabi SAW untuk utuskan pada siapa? Golongan yang ummi. Termasuk apa? Yang memang tak boleh baca tulis. Termasuk juga yang boleh baca tapi jahil dengan kitab. Ummi ni maksud golongan yang dekat Mekah. Kat Mekah ada siapa? Ada Ibnu Mas'ud. Ada Salman Al-Farisi kan? Bukan. Ada Suhaib Ar-Rumi. Lagi ada Salman Al-Farisi dekat Madinah kan? Madinah tak silap. Ada Suhaib. Lagi Ibnu Abbas, Bilal bin Rabah. Lagi para sahabat Nabi yang sama dengan Nabi, yang miskin-miskin, yang hamba-hamba, Ammar bin Yasir, keluarga dia, Yasir semua, itu semua ummi. Iaitu maksudnya tak boleh baca, tak boleh tulis. Memang dia orang tak boleh baca, tak boleh tulis. Niaga pandai lah, ada yang pandai berniaga, pandai urus-urus, tapi tak boleh baca, tak boleh tulis. Sebab mereka mana ada kitab masa tu, lembaran kertas pun, teknologi kertas pun tak ada. Mereka tak tahu, tak didedahkan. Tapi adakah semua orang duduk kat Mekah tu yang Nabi sampai Quran ni tak boleh baca, tak boleh tulis? Siapa? Kita dah baca Utbah bin Rabi'ah. Dia ni pakar apa? Pakar syair. Dia boleh tulis syair. Dia boleh create pula syair tu bahasa, pakar bahasa. Jadi dia seolah-olah dia ada PhD bahasa lah. Tapi dia termasuk tak ummi? Termasuk tak? Termasuk ummi sebab la ya'lamunal kitab. Itu je. Jadi kita kena faham luas makna tu. Itulah maksudnya Allah hantar kat Mekah ni untuk golongan ummi. Termasuklah ada yang ada profession dah dia anggap hebat, tapi dia tetap ummi. Di sisi siapa? Allah. Jadi kita jangan perasan dengan macam-macam kita ada. Bila kita tak faham kitab Allah, di sisi Allah kita ni hanyalah apa? Ummi je. Kamu sama macam orang tak reti baca, tak reti tulis. Sama je. Itulah maksud ayat tu. Jadi
Allah hantar pada golongan ummi ni Rasul. Dan Nabi buat apa? Yatlu alaihim ayati. Nabi bacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dan dengan ayat-ayat Allah yang difahami ni apa dia? Dapat tazkiyah. Inilah bulan puasa kita nak buat. Tazkiyah. Di Ramadan ni kita nak dua benda je. Apa dua benda tu? Bulan Ramadan ni tambah sikit lalang. Sampai pukul 11 tau. Dah habis masa. Kita Ramadan, kita punya madrasah kita ni, kan? Madrasah Ramadan kita ni, proses yang kita nak ni dua ni lah. Pertama, takhliyah. Apa ni? Ni setiap Ramadan kena ulang-ulang ni. Proses ni nama dia takhliyah. Yang kedua nama dia tahliyah. Tahliyah. Dua je ni. Apa takhliyah? Pengosongan ataupun pembersihan lah. Pengosongan. Yang ni pengisian ataupun penghiasan ataupun pengisian dengan yang baiklah, yang indah-indah dengan iman. Jadi kita nak kosongkan segala mazmumah yang kita ada tu. Belajar ni kita sibukkan diri kita tu. Ataupun penyucian lah. Ni dua proses. Takhalli dengan tahalli. Khalli kosong. Halli hias. Dua benda. Ini lagi yang kita buat. Sebab tu kena banyak apa? Apa hiasan yang nak diisi? Quran lah. Dan juga siam, puasa, sedekah dan semualah. Semua yang berkaitan dengan disarankan dalam Quran. Dan juga yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi proses disebut tazkiyah juga, penyucian. Dan wa yu'allimuhumul kitab. Bila dah kosong, dah bersih, baru boleh isi. Isi apa? Kitab dan hikmah, mudah nak masuk. Dan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan bahawa sesungguhnya mereka sebelum ini, yang mana yang ummi ni tadi, sebelumnya apa? Benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tapi Allah selamatkannya mereka dengan kedatangan Rasul dan mereka beriman. Sebab tu mereka selamat. Itulah kita kena lakukan. Apa dia? Tilawah Quran. Tujuan baca Quran nak dapat penyucian diri. Kena faham dia. Dapat beriman dengan dia. Kan, sedar banyak Quran tegur kita ni. Rugi kalau kita baca laju tak faham apa. Tak dapat teguran apa-apa pun. Kita dah bagi tahu dah tilawah sebelum ni apa kan? Rugi. Jangan tamak-tamak macam tu. Kita sayang banyak khazanah dalam dia kita tak ambil. Jadi jangan kita mission kita apa? Sebab benda ni boleh rosakkan kita punya matlamat utama kadang. Mission dia tamak nak apa? Khatam habis-habis ke, berapa kali ke. Kadang-kadang dia tak mampu sangat pun. Tenang-tenang tak. Quran nanti Allah tak tanya ke akhirat. Kan? Dalam apa? Kubur. Berapa banyak kamu khatam tak? Dalam satu ayat kamu dah amalkan ke belum? Satu ayat je kau tak amal, apa masalah dah? Bayangkan. Kan? Tak tanya pun khatam berapa kali tak. Jadi bukanlah maksudnya salah, tapi buatlah. Buat dua sekali tu. Khatam tu bagus. Cintakan nak baca, tapi satu lagi faham tu lebih besar lagi dia punya tujuan dia. Okey. Habis Seandainya kitab panduan yang diberikan tidak dapat dipahami manusia, maka ia tidaklah beri manfaat dan faedah buat manusia. Tak dapat beri faedah dan manfaat pun dalam kehidupan dia. Contoh macam jampi serapah dan syair tu. Ni Allah sebut dalam surah 69 ayat 40-43. Kita dah baca sebelum ni kot. Di Quran bukannya dua ni perkara macam ni. 40. Allah kata innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ini benar-benar ucapan daripada utusan yang mulia dan wama huwa biqauli syair, dan dia bukan syair.
Qalilan ma tu'minun. Kenapa syair? Syair ni hanya angan-angan je, kadang-kadang cerita kosong je. Macam kita lah, lagu kan, kita buat lirik tu, imajinasi kita sendiri, kita pun ada-adakan dan buat, lepas tu sedap didendangkan oleh orang. Ataupun kisah cinta sesiapa dah, kita ambil. Kan? Ataupun perasaan kita yang tak ada kaitan pun dengan orang lain pun nyanyi apa yang kita punya tadi. Kisah hidup kita contohnya, orang buat lagu ni kisah hidup dia kadang-kadang kan. Orang lain pula nyanyi, dia dah tak ada dah. Tak ada kaitan pun antara hidup dan mati. Kan? Tapi dia tengok macam mana dapat. Dia buat sampai habis. Quran bukan macam tu ayat dia. Sebab tu dia bukan syair macam tu. Banyak benda yang tak ada kaitan pun, tak ada apa-apa pun. Syok sendiri, perasan je. Tapi apa? Quran ni untuk beriman, tapi sikit kamu beriman. Quran tujuannya untuk hadirkan keimanan dengan akhirat tu kepada Allah tu. Tapi tak, kamu baca Quran kamu macam lagu juga. Sikit je yang beriman. Rugi. Bukan macam ni Quran. Yang kedua, wala biqauli kahin. Dia bukannya kata-kata bomoh. Bomoh jampi serapah. Kita pun tak faham dia cakap apa. Orang aku tinang apa benda ke kan. Tak faham apa benda pun. Puh je, tiup je. Wah, habis. Quran bukan macam tu. Ya. Dia nak jampi kita pun baca ayat Quran. Apa dia? Apa dia? Contohnya surah apa? Ni surah Alam tara fa fa'ala rabbuk berhenti. Kalau luka kan? Kalau luka sini nak bagi tutup luka, alam tara fa fa'ala rabbuk. Okey, berhenti. Nanti dia tutup. Jangan buka tu buka nanti. Boleh macam tu. Sebab dia faham Quran melalui bahasa Melayu. Rabbuka tu bukan maksudnya buka bahasa Melayu tu. Rabbuk, Tuhan engkau. Dia guna ayat tu untuk buat benda tu. Sebab ketua. Tak betul. Contoh lah. Kan? Itulah. Yang sedapah yang tak faham, kita nampak macam tu je. Khasiatnya. Tak boleh macam tu. Jadi Allah kata apa? Qalilan ma tadhakkarun. Quran ni peringatan untuk jadi pelajaran. Kita bagi faham tu. Tapi apa? Sikit je dapat pelajaran. Tak dapat pun. Ni dua ni. Quran untuk beriman dan Quran untuk dapat peringatan, pelajaran. Tapi kerana manusia jadi Quran macam lagu, dapat beriman tak? Tak. Kerana manusia jadikan Quran ni macam jampi serapah je, dapat tak peringatan? Tak dapat. Faham? Ayat ni lah ceritanya. Jangan jadikan Quran macam lagu dan jampi serapah je. Dua ni. Jelas? Ni surah 69. Ayat 40 hingga 42. 40, 41, 42. Jadi kat sini ada apa yang manusia buat Quran macam ni, sedangkan tujuan Quran yang ni. Apa yang manusia buat jadikan Quran macam ni, sedangkan matlamat dia yang ni, dua benda besar ni. Iman dan peringatan. Bila manusia ubah jadi syair saja, tak dapat beriman. Bila manusia berubah untuk guna jampi serapah saja, tak dapat peringatan. Kena ubah. Nak dapat khasiat-khasiat semata-mata yang kosong, dia tak nak faham apa makna dia ni, tak boleh juga, kena ubah. Tanpa kita nafikan Quran ni syifa kita, ya. Memang perubatan untuk fizikal jasmani dan rohani, tapi ingat ada tujuan lebih besar daripada itu lagi. Baik, seterusnya maka Allah dengan sifat Maha Pemayang lagi Maha Bijaksananya, apabila dia menurunkan kitab panduannya kepada manusia, sudah pasti dia menjelaskan ayat-ayatnya dengan cara yang penuh hikmah agar dapat memudahkan hamba-hambanya beroleh manfaat daripadanya. Al-Quran merupakan sesuatu yang amat diperlukan oleh setiap manusia selaku hamba Allah demi kepentingan dunia dan agama mereka serta menyelamatkan kehidupan mereka di akhirat kelak. Sebab itu Allah bagi muktamad dalam ayat ni, 21 ayat 100 ni, siapa yang tinggalkan dia? Ayat 100. Salah surah. Bukan. Surah 20 ayat 100. 20 bukan 21. Saya betulkan, saya akan hantar dalam PDF. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Oleh kerana Quran ni sangat penting ni, siapa yang tinggalkan dia, yang berpaling daripada dia, maka semuanya pada hari kiamat dia akan menanggung beban yang besar, wizra. Baik. Ya, kita tutup dengan hadis.
daripada Abdullah bin Mas'ud. Baca hadis ini sebagai penutup. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu ma'dubatallah mastata'tum. Inna hadzal Qur'an hablullahil matin wa nurun mubin wa shifaa'un nafi' wa ismatun liman tamassaka bih wa manjatun liman ittaba'ahu la ya'waju fa yuqawwamu wa la yazighu wa yasta'tiba wa la tanqadi ajaibuhu wa lam yakhlaq an kasratit tirdari utluhu fa inna Allah ta'ala ya'jurukum ala tilawatihi bikulli harfin ashru hasanat amma inni la aqulu alif lam mim asharatun walakinnal alif asyarah wal lam asyarah wal mim asyarah. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini adalah ma'dubatullah, iaitu apa? Hidangan istimewa, hidangan daripada Allah. Lalu fata'allamu ma'dubatullah, oleh itu nikmatilah, santaplah. Maksudnya apa? Belajar, ta'allam, pelajarilah hidangan daripada Allah ini mastata'tu. Jadi Allah perintah untuk belajar sedaya upaya. Sebab apa? Ayat yang kita baca ni hanya orang yang kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan, untuk orang yang macam mana? Liqaumin ya'lamun. Li ni maksud dia al-ikhtisas, tulis. Jadi kita boleh tambah situ khusus, hanya untuk kaum yang mereka mahu belajar saja. Lam tu lil ikhtisas. Makna dia, saya tak bagi lagi huruf lam punya nota. Lam yang kat sini al-ikhtisas, iaitu menunjukkan pengkhususan. Ini bukan lam biasa, bukan lam bagi tu. Ya, kita terjemah bagilah. Sebenarnya apa? Khusus untuk kaum. Boleh tambah situ khusus untuk kaum yang ya. Khusus bagi khas bagi. Betul ke khusus saja macam ni Betul lah kan? Bukan kursus Khusus bagi mana-mana kaum yang mereka mahu belajar ataupun mahu mengambil tahu, maksudnya mahu belajar. Itulah faedah daripada kita tahu mas. Dia punya komponen li tu apa. Jadi sebab tu Allah kata dalam hadis ni, Nabi kata pelajarilah hidangan daripada Allah ni. Maknanya bila belajar Allah kata, Allah tak sebut belajar tu, tapi Allah guna nama ma'dubah, seolah apa? Bila hidangan maknanya apa? Sedap lah. Makan. Dia bukan yang macam nak susah tu. Bukan. Maknanya sedap benda ni. Hidangan. Allah guna nama ma'dubah. Ma'dubah ni hidangan. Jadi belajar Quran tu seolah kita sedang makan satu yang lazat sepatutnya. Jadi inna hadzal Quran, dan Nabi kata lagi, sesungguhnya Quran ini tali Allah yang teguh, hablullahil matin wa nurun mubin, cahaya yang menerangi jalan petunjuk, wa shifaa'un nafi', penawar yang memberi manfaat, wa ismatul liman tamassaka bih, penjaga bagi siapa yang berpegang teguh dengannya, wa manjatu liman ittaba'ah, penyelamat bagi siapa yang mengikutinya, la ya'waju fayuqawwamu, siapa yang tersesat akan dia pandu, dan wala yazighu fayasta'tiba, sesiapa yang menyimpang akan dia betulkan, wala tanqadi ajaibuhu,
keajaibannya tak pernah terhenti. Walam yaqlaq an kathratit tirdadi. Apa ni? Keagungan dan kemanisan bacaan tidak akan terjejas walaupun sekerat mana pun tirdad ni diulang-ulang. Utluhu, bacalah serta ikutlah ia. Fa innallaha ta'ala ya'jurukum ala tilawati. Kerana sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan kamu ganjaran kerana mengikutinya. Bikulli harfin, apa ni, setiap huruf digandakan 10. Asyru hasanat. Amma inni la aqulu alif lam mim. Saya tidak katakan alif lam mim 10. Tapi alif lam mim asyra, tetapi walakin alif 10 asyra, walam asyra wal mim asyra. Tapi alif dapat 10 ganjaran, lam dapat 10 ganjaran dan mim dapat 10 ganjaran. Ini riwayat Al-Hakim. Hadis yang baik, sahih, hasan. Jadi ni sebagai semangat, memberi semangatlah kepada kita untuk apa dia jelas dengan Quran. Kita belajar ke Quran ni sekarang macam mendalam. Sungguh-sungguh kita nak belajar ilmu dia dah. Ilmu apa tu? Dua benda tu lah sebenarnya kita belajar tu. Nahwu dengan zarah tu. Usaha dah pelan-pelan. Yang penting kita dah ada pendedahan tu. Dah masuk dah dalam dia punya bi'ah, suasana nak buat tu. Tapi kalau tak atur, tak buat tu, kita dapat ke? Tak adalah. Dah masuk dalam sistem proses tu. Ini tak, proses tu tak masuk, macam mana nak dapat? Tak mungkin. Kita ambil proses dengan serius, kita kena buat. Boleh ke Jadin? InsyaAllah. Pelan-pelan kena lalui proses tersebut untuk dapat, InsyaAllah. Jadi sebab itulah siapa yang ambil Quran ni dia mulia. Dia banyak maklumat yang saya bagi ni, tapi maklumat ni terlalu banyak dan tak sempat masanya nak sampaikan. Jadi Al-Quran adalah sumber kemuliaan dan rahmat daripada Allah. Ini simpulan daripada ayat 1 sampai 3 tu kan. Yang mana kita Allah turunkan, dia lauh mahfuz, tempat yang mulia kerana Quran tersimpan padanya. Dan yang bawa turun siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat yang paling mulia kerana menjadi wakil menyampaikan Quran tu. Dan kat mana tempat turun? Bumi Mekah, tanah yang paling mulia, Mekah Al-Mukarramah, kerana wahyu pertama turun di tanah Mekah tu. Nabi menjadi Nabi yang mulia kerana Quran diwahyukan kepadanya. Ini semua ada dalil-dalil yang ayat ni. Malam Al-Qadar menjadi satu malam yang mulia kerana penurunan wahyu pada waktunya, 1997 ayat 1 ni. Dan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia kerana penurunan Al-Quran turun padanya, surah 2 185. Umat Islam menjadi umat yang paling mulia, khairul ummah, kerana mereka hidup pegang teguh dengannya. Ini semua 7 perkara tentang kemuliaan siapa yang ambil dia Quran ni. Dan satu lagi kita baca hadis ni sebagai penutup dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, kita baca, inna lillahi ahlina minan nas wa inna ahlal Quran ahlullahi wa khassatuh. Ada satu hadis lagi Nabi beritahu inna lillahi ahlina minan nas. Satu sahabat tanya, manhum? Rasulullah. Dan Nabi jawab ini. Dalam hadis ini Nabi tak jawab pertanyaan, Nabi terus beritahu, sesungguhnya Allah itu ada keluarganya daripada kalangan manusia, dan sesungguhnya keluarga ahlul Quran itulah keluarga Allah dan khassatuh, teristimewa di sisinya. Jadi mudah-mudahan ini nanti saya bagi forwardkan tentang bahagian ayat 3 ni sampai pada hadis tadi tu, untuk boleh kita buka balik tengoklah. Tak sempat saya nak satu-satu, banyak. InsyaAllah. Jadi sampai sini dulu untuk hari ni. Jadi mudah-mudahan kita dah faham ringkas ayat ni. Kitab ini Allah kata apa? Allah perincikan ayat-ayatnya. Perinci ayat ni maksudnya apa? Dari sudut dunia dan akhirat. Sistem alam ni rupanya Quran jelaskan. Kan? Termasuk bukan ibadah saja rupanya. Sistem alam, matahari naik, berapa semua yang Quran ada dalam jelas. Itu masuk fusilat. Fusilat ni jelas ni bukan hanya syariat saja rupanya. Sistem saintifik, geografi, semuanya termasuk bahagian Quran jelaskan. Tafsir semua. Dan nak dapat penjelasan tu mesti apa? Menerusi dia punya dasarnya bahasa Arab tu lah sebenarnya. Dan siapa yang boleh dapat? Khas untuk siapa? Siapa yang akan dapat tafsir ni, perincian ni?
Di qaumiyya namun khusus bagi kaum yang mereka nak belajar mana-mana kaum. Allah tak ikat pun pada kaum Arab je. Kalau ada orang Arab tu semua tinggal Quran, mereka tak akan mulia. Sama je. Allah boleh tukar je. Boleh tukar. Jadi begitulah kelebihan Quran ni yang Allah beri pada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ahlul Quran yang istimewa di sisi Allah dengan usaha kita yang kita lakukan semasa kita hidup ni. InsyaAllah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Esok kita masuk i'rab dia dah sikit, lepas tu kita masuk ayat 4 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.